Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nabiyina salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ayat yang ke tiga. Ya ayuhan nas. Ni dalil i'tirafi. Dalil i'tirafi. Maksud dalil i'tirafi ialah Arab Mekah terima akidah ni. Arab Mekah tang sini dia tak punah. Mana mengiktiraf fahaman. Urusan rezeki adalah urusan Allah. Mencipta adalah mana urusan apa tu, secara umumnya Arab Mekah terima. Yang bagi rezeki Allah Ta'ala. Cuma Arab Mekah ni menjadikan roh Nabi, roh wali, jin, malaikat ni kadang-kadang sebagai wakil Allah untuk wali Allah. Untuk urusan rezeki mereka. Untuk urusan rezeki mereka. Wahai sekalian manusia. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Wahai sekalian manusia. Uzkuru. Ingatlah. Kamu ingatlah. Kamu ingatlah. Kamu. Nikmat Allah ke atas kamu. Nikmat Allah alaikum. Ni'matallahi alaikum. Ya ayuhan nas. Nikmat. Ya ayuhan nas uzkuru ni'matallahi alaikum. Ya wahai sekalian manusia, Manusia. ingatlah nikmat Allah ke atas kamu. Tapi yang Jadi Arab Mekah ni dia faham nikmat ni berlaku daripada Allah. Ada kepahaman dia. Sebelum Islam lagi. Ha? Dia sebelum Islam lagi. Ha. dia Mana dia tahu dah lah dia. Ini kalimah Allah, kalimah yang dipahami. Mana untuk urusan besar-besar Allah yang bagi tahu. Untuk urusan kecil-kecil ni daripada roh Nabi, roh wali, jin, malaikat. Adakah hal adakah
dari pencipta. Min khaliqin. Mana anak Mekah menerima bahawa yang mencipta dia Allah. Mencipta langit bumi Allah. Allah. Dari min Dari selain Allah. Ghairullah. Ghairullah. Dari selain Allah. Dari selain Allah. Yang memberi rezeki kepada kamu. Yarzuqukum. Yang memberi rezeki kepada kamu Yang rezeki daripada kamu. Yarzuqukum. dari langit dan bumi. Minas samai. Dari langit dan bumi. Langit. Ilmi tanya lagu ni Allah kata tak ada Allah. Sepatutnya dah kalau lagu tu sepatutnya bila Allah belaka pada suruh Allah sajalah. Dia belaka. Patutnya la ilaha illahu ni sepatutnya mudah tahu kata Allah saja. Patutnya Allah sajalah. Bila berlaku ni hak benda-benda besar-besar ni Allah saja. Allah tak pernah apa tu bagi hantar wakil untuk perkara kecil besar ke dia, kecil ke dia. Jadi sepatutnya urusan besar urusan segitu la ilaha illa. Sebab ilah ni Arab Mekah tak faham Tuhan yang mencipta. Mana ilah ni? Dia tumpang hati dia. Kita berhajat tak rampak dia, kita seru dia. Tak rampak dia, kita tumpang dia. Dia tak faham dia, kita faham. Kita sebut ilah, apa dia ilah? Melayu kata, Tuhan yang mencipta. Arab Mekah gitu kok. Dia faham Allah ni Tuhan yang mencipta. Lepas sebut ilah ni umum. Segala sesuatu yang kita tumpang dia, boleh tumpang dia kata. Orang Arab faham. Boleh tu bang? Boleh. Untuk perkara kecil dia kata. Nabi kata tak boleh. Urusan-urusan ilah ni kepada Allah saja. Walaupun kecil-kecil pun. Urusan ilah ni. Jadi kena faham. Arab Mekah sebut ilah ni faham. Tumpang hati. Untuk luar sebab. Tumpang hati luar sebab. Boleh tak selain Allah? Boleh ke? Boleh kita buat selain Allah? Boleh. Macam kita boleh tak buat semangat? Boleh. Penunggu? Boleh. Semangat padi? Boleh. Semangat pantai? Boleh. Allah? Patut pun. Mana Allah pun dia kata kena. Semangat dia kata boleh. Jadi ilah ni kalau kita nak faham maksud ni, kita kena balik kepada asal. Orang faham apa ilah? Segala sesuatu lu asbab selain daripada Allah. Mana tak boleh kepada semangat, tak boleh kepada penunggu, tak boleh kepada jin, tak boleh kepada malaikat, tak boleh kepada roh Nabi, roh wali tali. Ilah ni Allah saja. Betul Arab Mekah marah sebut ilah Allah saja dia faham. Walaupun Allah Lata tak boleh, wali Lata tak boleh. Tak boleh. Sebab dia faham ilah ni tu bang hati, lu asbab. Mana berinteraksi dan kata berhajat. Allah saja. Oh selama ni kita duk seru Lata ni salah. Tak boleh dia pedang. Sebab bila sebut ilah Tuhan ni Melayu tu memang lagu tu. Dia tak wajalah. Lepas tu kena terjemah tumpang hati. Pun nampak sakit. Jadi kamu ni tang hak besar mu Allah dah. Sepatutnya asal dia daripada ajaran Nabi Ibrahim, Ismail. Besar kecil Allah saja sebenarnya. Jadi macam jadi belok tu kan. Patutnya dah. Jadi dah kata Allah belaka, Allah cipta, Allah bagi rezeki. Macam mana boleh paling seri Allah daripada Allah saja jadi campur? Macam mana boleh campur?
Padahal tu saja asal. Daripada nama apa tu Ismail ni, Ibrahim Ismail semua Allah saja. Tapi sampai ke Nabi Muhammad campur dah. Jadi boleh belakang pula. Jadi fa'anna ada fa'anna. Maka bagaimana? Tu'fakun, berapa tu'fakun? Maka bagaimana? Berpaling. Ke mana paling mana asal dia boleh? Tu'fakun. Ifkun daripada ifkun. Daripada ifkun. Mana ni? Jawab belakang. Daripada ifkun. Maka bagaimana? Kita tengok surah An-Nur muka surat 2 ada kalimah ifkun. Makna ifkun. Ifkun. Surah An-Nur. Hadisul ifk. Mana berita apa? Ifkun. Surah An-Nur. Surah An-Nur di mana? Mukadimah cerita Aisyah di sini. Surah An-Nur. Tiga dah dah. Ayat kedua. Ayat kedua. Azan yang kedua. Surat pertama, surat kedua. Atas ni. Pada Dusta yang nyata. tu mana asal ifkun. Tak ada kat sini, weh. Memang tu tak ada, tak ada tu. Tuan tanya, orang-orang jadi belok daripada seru Allah saja kepada seru Allah itu. Bagaimana boleh kena tipu sampai berpaling? Berpaling daripada tauhid ni kena tipu. Bagaimana kamu kena tipu lalu berpaling daripada tauhid? Berpaling daripada tauhid ni kena tipu. Kena tipu. Kena tipu. Maka bagaimana kamu tertipu? Kena tipu. Kena tipu. Maka bagaimana kamu? Jangan kata tertipu. Tuk paku ni. Tertipu ni tak apa sedap sangat. Kena tipu sedap. Kena tipu. Ya. Tertipu ni nampak macam tak sengaja. Kena tipu ni nampak kena tipu. Apa pun kena tipu. Bodoh. Okey. Bagaimana kamu ditipu? Kena tipu. Kena tipu. Jangan ditipu. Kena tipu. Kena tipu. Kalau Dia maju ni kan. Tipu. Kamu kena tipu. Kena tipu kamu. Motorek maju. Kalau ditipu dia boleh. Tapi tak sedap tak kan. faham. Ditipu. Kan baca ayat tu. Ditipu. Kena tipu. Kena tipu. Nanti Lalu berpaling. Lalu berpaling. Jadi paling mana apa tu natijah kena tipu tu. Kena tipu dulu. Baru paling. Jadi lah kita jalan betul dah. Mana betul mau kajah orang buat nanya sana ke sana. Bisa. Padahal Ada orang sini dah di sana buat sana. Mana buat dari sini ke sana dia kena tipu. Lepas tu jadi paling ke sana. On the way dah. Tapi orang beritahu kata sana kan. Oh nanya. kena tipu sudah. Kena tipu lah. Oh. Jadi berpaling daripada jalan yang betul tu kes kena tipu. Kena tipu. yakin. Ya. Okey, bagaimana kamu? Kalau kita yakin dulu Kena tipu kena bukan yakin. Jahil ya? Mana tak ada. Tadi dia tu sudah Yakin. Dah nak digoreng orang. Lah ni banyak dah. Maklumat ada lah ni kalau nak cari di mana-mana lah ni ada minat lah. Ada dia boleh okay map selalu ni. Waze ah. Kita tak cikgu apa ni. Lah ni sesat juga tahu lah. Berpaling juga. Dia sesat juga berpaling dah tu. Aku sesat tu macam tak erti nak guna. Tahu jahil.
Kadang-kadang bengong-bengong juga. Jodoh tak? Tengok. Weh pun kadang-kadang. Tapi dia jalan pun saya jumpa. Kadang-kadang tengok dalam weh tu ada jalan masuk, tak jalan masuk. Kalau guna jalan lama. Kita daftar baru pula kalau dia jalan. Kita nak main sini baru. Oh ya, kan lalu apa itu apa? Pusat. Wis ni lah betulnya ni. Hari itu tengok. Dah tak? Pusat Wis ni lah betul. Percaya lagi. GPS ni lah betul. Hak Quran ni confirm. Nah, kau Tapi kalau tak kaji tak boleh tak? ha, tu pertanding pun tak. Bukan lebih benar tidak Bukan lebih benar. Bukan lebih benar. Bukan Lama lebih. ni. Iyalah. Lama ni ni. Tu bawa motor kali-kali. Dia kena Dia tipu. bawa sebentar. Tengok dia ayat dia simple. Kita beritahu kan. Kena mula-mula telah bulat-bulat. Mula-mula telah bulat-bulat barang tak jelas. Yang lama-lama Boleh. Dua-dua. Boleh. Benda pun boleh. ada. Ingat tak konsep asal 3. Tiga. Sama'una lil kadhibi akaluna lis-sahti. Dia asal dia telah bulat-bulat barang tak jelas. Lepas tu lama-lama tolak bulat-bulat barang jelas. Dia tadi tu kes telah bulat-bulat barang tak jelas. Kalau tolak bulat-bulat barang jelas. Ayat nombor 4 ni kes ayat nombor 3. Barang tak jelas terima. Dah lah barang jelas tolak. Jadi ayat ni sebenarnya kita kena faham betul-betul kalau kita nak ayat. Dia konsep itu asal. Hak tadi telah bulat-bulat barang tak jelas kena tipu. Nak tipu dah sini. Lepas tu datang wahyu Allah beritahu tolak. Tolak juga. Nak dapat sifat 4 ni dapat ada dapat sifat nombor 2 ni dapat sifat nombor 1 dulu. Barang tak jelas ni telah bulat-bulat dulu. Lama-lama barang jelas tolak bulat-bulat. Tolak bulat-bulat. Maka sesat juga nak jadi. Dia dalam surah Al-Maidah sama'una lil kadhibi, lepas tu satu lagi akaluna lis-sahti lil kadhib. Suka dengar apa tu? Dengar dan sebab berita bohong. Jadi suhtun ni ialah hasil kita mengajar barang tipu. Ataupun mana kata suhtun ni barang kita susuk. Ngajar tafsir. Tak hurah tajuk tu. Dapat duit. Jadi barang pada haram sekali. Kita mengajar. Tak hurah buat syirik. Susuk buat syirik. Sehingga orang wajib tak faham. Lepas tu daripada kita mengajar tu dia dapat income. Income tu barang pada haram. Lebih haram dari itu lagi. Lepas tu jangan degil-degil dia kadang-kadang. Dia tak kira siapa lah ni. Dia tak main tak kira siapa. Degil dia. Kadang-kadang orang yang beragama lebih degil daripada orang biasa. Orang biasa boleh terima gitu je. Orang ahli kitab. Ahli kitab boleh tak terima. Jadi kita kena ambil pengajaran. Jangan kita kata tak kira ustaz tak terima. Benda betul. Jangan. Dia bukan masalah ustaz. Masalah dia dalaman. Nampak orang biasa tak ngaji mana. Baca tak ada. Tapi you dia terima. Sekali huraikan dia terima selalu. Ada orang ni kita tengok macam ngaji agama dah. Tapi nak hurai wahyu Allah ni tak semudah kita fikir. Kita ingat macam boleh terima. Dia kalau lawan macam ada dan ni ada masa daun hari Khamis kan. Hari Razan di situ lah. Carilah. Malam hari ni dan dia orang marah dia banyak. Abang-abang tak pergi daurah dia pun. Dengar cerita. Dengar cerita malah nak orang tajuk ni. Oh, orangnya dia faham aku tu marah. Kalau dia pergi sendiri, dia mikir, dia akan nampak ketulusan. Biasa orang marah tak pergi. Dia dengar mulut-mulut. Lepas tu balik marah ke dia, balik masih marah ke dia. Orang dia marah ke dia. Contohlah. Yo. Ada penampai kita masa kita mengajar. Dia nak nangis kita. Dia kata sebenarnya kalau kita mengaji direct kepada dia, kita nampak ketulusan dia. Sebenarnya hak dia betul. Kita bukan kita ikut bodoh-bodoh betul. Sebab kita lama dah benda ni jadi isu. Masa kita pergi
ngaji Indonesia 5 tahun kan. Jadi pergi tu banyak-banyak serabut tu, serabut barang mistik. Jadi macam orang salah. Tapi kadang-kadang hak yang ikut tu orang-orang di beragama. Jadi kita macam confused. Jadi kita nak orang hura siapa dia orang tadi. Kita nak percaya siapa. Dengan orang hadi. Habis semua benda-benda yang kita waktu jadi bingung selama ni. Jelas. Mana kita boleh terima? Sebab kita mencari dah. Yo, saya model ah. Ada orang ni dia terima, dia percaya, dia taksub. Lepas tu dia tak mencari, dia tak tahu. Dia jadi macam benda tu dia tak fikir. Dia tak terfikir, dia tak macam kritis. Dia terima bulat-bulat. Buat dusta dia. Asal-asal orang baru ni bila dengar penjelasan tentang benda tu tak betul, benda terima kata. Nampak 42. Betul. Sebab dia terima dengan bulat-bulat lagu tu. Kita tak, kita kritis. Walaupun kita ni apa tu duduk dunia tu, duduk ada guru tu, kita tak telan-telan lagi. Tak telan bulat-bulat lagi, kita duduk fikir macam-macam ada sabnya tak kena, ada yang tak adalah. Sebab tu bila biasanya orang yang boleh terima apa yang Maulana Nabi tu, orang yang berawal lagi tak suka barang pelik. Tapi kalau orang ni jadi kemaruk dah barang tu, boleh sikit. Susah lah sikit dia macam elok. Dia dah bulat-bulat terima dah susah sikit. Kalau tu dah masuk man tu lah kacau. Okey, kita kena pakai kapal ni lah kemana. Nabi tu pergi. Lepas tu dia kata, dan jika mereka mendustakan engkau. Ni ayat tasliyah. Ayat tasliyah. Tasil lam yata. Penghibur hati. Ayat menghibur hati. Ibu hati Nabi. Sebab balak balua pada balua. Balak pada balak. Ujian. Arab. Ada balua. Balua ni balak. Al-balwa. Balak itu idza amat khafat. Balak itu bila kena belaka jadi ringan. Ada satu kampung dia tak ada air. Masa ringan sikit tak ada air. Tapi kampung kita tak ada air contoh. Rumah kita tak ada air. Oleh dia belaka. Allah. Tapi kalau tak ada air belaka. Tak apa juga. Tapi kalau semua tak rapi contoh, semua tak rapi. Oh tak rapi belaka. Oh tak apa. Tengok malam tu rumah kita tak ada api. Pasal berat. Ujian betul tu. Kalau sebab air ni orang rasa air, kalau air kalau api ni orang nampak. Air ni kata ustaz kalau air Ustaz, hak kita ada di bala apa. Tak bagi belaka. Tu kita buat lagu lain. Mana asal dia contoh benda-benda ujian ni kalau kena belaka geringan sikit. Jadi Nabi ni mula-mula dia pun tak tahu benda sebelum dia lagu berlaku. Pada Nabi-Nabi terdahulu. Dia ingat dia seorang kena. Bila Nabi bila Allah Taala tahu, oh semua bawa wahyu dia memang kena belaka macam tu. Betul-betul ni ni kau fikir. Lepas Nabi dalam bila Nabi macam Nabi je. Oh semua kena tolak belaka ke? Oh, tak apa gitu kan. Kita jadi terhibur sikit. Sebab itulah kita kata kalau kena cara orang tak tolak, betul ke? Kalau kena cara orang tak tolak, betul ke? Konsep tu? Tak. Orang yang paling baik, yang paling status, paling tepat Nabi. Dia sudut orang puji di belakang dah, orang kata Al-Amin, dapat gelaran dah. Kita yang tak nak bergelaran lagi kena tolak. Nabi mana Nabi dapat gelaran Al-Amin pun bila dibaca wahyu kena tolak juga. Mana orang kata kena tolak tu kita betul. Tak lagu tu. Tak mesti. Nabi tolak tak. Nabi sudut pribadi dia memang tak ada hujah nak tolak. Kena tolak juga. Jadi kadang orang kata nak tolak sebab mu ngajar. Cara mu ngajar pun tak terima. Contoh tak? Betul ke? Tak juga. Kadang-kadang orang betul, cara betul, dia faktor lain. Faktor kedegilan. Ada faktor something lain. Ada benda yang tak jelas.
Ada benda yang bermasalah, bukan faktor orang kadang-kadang. Faktor diri itu diri sendiri. Kita nak kata cuaca, nak ulah cuaca, sebenarnya bukan masalah orang tu, masalah kita tak boleh terima sebab kita nak pahala betul. Itu je. Lepas tu dalam konteks mengajar ni kan, kita dapat satu kepahaman dalam hidup ni. Dia kena ada seperti Nabi. Mana dengan Allah gembira, dengan manusia ni apa tu sedih pedih. Sedih pedih. Sedih pedih ni sebab dia menyampaikan macam Nabi. Nabi dengan manusia pedih, sedih pedih. Dengan Allah gembira. Kedudukan tu jauh ni. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang fikir tak, apalah cari masalah dengan manusia. Kita tengok macam cerdik kita. Kita tengok cara kita tu, cara kita tu bijak. Kenapa? Tak apa masalah dengan orang. Tak sentuh masalah. Kita bukan sentuh masalah orang. Sentuh Quran je. Cuma kebetulan apa orang faham tu, kena ke orang macam mana. Bukan cari masalah dengan orang. Kita baca ni, tak baru satu mati esok, masalah dengan orang Ta'ala. Tu kita baca tu. Kita kalau boleh nak orang tu yang belakang, sebab kita tosir lah. Siapa nak apa tu balas orang tosir, tak belakang orang. Jiwa manusia masalah tu, tanya siapa pun. Kita nak mengajar orang baru kita mengajar. Orang tak belakang kita, tosir. Nak kita buat tulisan untuk terima ni pun dia perlu masa juga. Sebab nak kita rasa berbola, kita start mengajar. Masuk kita nak orang-orang kita mengajar, mesti tanya siapa. Kalau dia saya nak mengajar, nak mengajar betul orang ni, aku tanya dia, mu nak mengajar orang marah? Tak saya. Mu tak main keram, tak saya. Semua orang tidak mahu cari masalah dengan orang asal. Tak ada siapa tanya lah. Nabi tak saya cari masalah orang. Tapi kalau tak mengajar, masalah dengan Tuhan tak. Dia macam tak ada arah. Dia macam duduk dua dilema. Kalau tak bermasalah dengan orang, masalah orang Ta'ala pula. Tak ada masalah manusia. Tu kata kaulah saqilah tu. Tu kaulah saqilah tu. Kata yang berat. Kau dan Syafidah, perkataan. Jadi sebenarnya bukan kita nak masalah dengan orang. Tapi baca Quran ni tak boleh. Kena betul. Betul. Bukan cari masalah dengan orang. Nak masuk kita bukan nak cari masalah orang. Kalau orang boleh terima, hak tu kita nak. Alhamdulillah kita lepas. Orang selamat. Kita nak lepas akhirat je. Lepas tu orang selamat. Itu masa kita. Mencari masalah orang. Tapi tak lagu tu. Dia tak jadi lagu tu. Tak jadi hak kita nak. Kita nak apa? Kita mengajar Quran. Habis belaka. Orang terima belaka. Kita selamat, orang selamat. Simple yang kita nak. Tapi apa kita nak tu tak boleh. Tak berlaku macam tu dalam Quran. Dia akan jadi lagu lain. Bukan nak cari hal dengan orang, bukan. Sebab tak ada pilihan antara dua dilema. Dilema kalau mengajar orang tak suka, kalau tak mengajar Allah tak suka pula. Hatulah perasaan Nabi. Hatulah bila kita duduk tu sebenarnya baru kita faham. Baru kita faham bermaksud ketulusan. Kan? Ialah pengorbanan. Jadi nak nampak ketulusan Nabi, pengorbanan. Sebab kalau lah kita Quran ni Nabi tak ada cabaran, semua orang tengok belakang, kita tak faham maksud telus tu lagu mana. Kita tak nampak telus Nabi telus. Tapi bila tak payah, kita tak nampak telus, tak nampak sangat. Tapi bila tengok Nabi tu sangat susah, sangat berlapar, ikat perut, kan, nak bagi orang bahawa tu kena kata pula, kena pandah pula, mana kepayahan dia tu. Kita nampak ada unsur-unsur ketulusan dalam perjuangan Nabi. Salah satu tanda kebenaran kepada Nabi ni ialah telus dia. Tak nampak ciri-ciri dia nak kesempatan, tak ada. Itulah ada salah. Dia orang telus dengan Taurat. Kerana dia telus dengan Taurat itulah dia nampak ketulusan Nabi. Dia kata tak ada nampak muka bohong Nabi.
Bukan kesempatan tak ada. Lepas tu bila dah macam kita ni, macam alumni tak. Walaupun orang kata macam-macam, orang kata dia orang tak bagi mengaji dah, provokasi macam orang kata kita tak dengar mulut orang, kita dengar sendiri. Kita kena tuang sendiri, kita mengaji direct ke dia. Dan kita nampak ketulusan tu ada. Walaupun kita ni apa dia kata terjebak belakang kita. Sebab kita tak ada kepentingan. Kita bersedia nak ubah fahaman bila ada orang beritahu kita jelas, sebab kita lama dah kita bingung tadi. Lepas tu kita perubahan kita bukan perubahan sebelum mengajar. Selepas mengajar dah. Ajar dah. Tajuk ilah ni lepas dia ngaji Maulana berhurai. Kajian mengaji kita lama dah. Kajian ni kajian. Tapi mana orang yang mengaji kita tahu perkembangan kita mengajar lah mana. Bila kita sebelum kita ngaji Maulana lah mana. Mana kita ni walaupun kita mengajar dah, kita bersedia untuk terima kalau ada benda tak betul, kita nak jalan lagi, nak jalan. Kita bersedia terima apa? Siapa nak mengajar orang salah? Siapa nak cari masalah pulak lepas ni, lepas mati? Kita nak mengajar, nak selamat. Tapi bila kita faham barang yang berlaku dalam masyarakat ni, barang yang sangat-sangat membahayakan. Dan Quran ni bukan bahaya pun. Kalau kita mengaji belakang masyarakat, dia harap untuk mengaji Quran, semua akan diterima. Maknanya kalau kita tak mengajar, nak harap Maulana seorang, murid dia pula, nak support dia tak ada. Dan kita ni pro lah, maknanya sebelum nak ngaji dia, kalau ngaji kita jelas sikit, dia tanya sikit. Lepas tu ngaji dengan dia mudah jadi. Masalah-masalah ilah faham dah. Tapi kalau direct ke dia, mungkin lah jadi mula-mula jadi blur. Tapi orang yang dah mengaji kita, mudah pergi ke dia. Sebab tajuk yang dia urang tu kan nampak sikit dah. Mana nak harap dia seorang letih dia. Dia nak juga orang-orang yang boleh tempat-tempat dia tak lagi, kita lagi. Nak panggil dia. Tapi nak huras macam dia tu, dia seorang je. Mana ada orang boleh, kita tak boleh. Nak huras macam dia seorang lah ni. Dia sorang. Letih dia. Lepas tu orang lain musuh banyak pula. Masih masjid. Ada lagi tak boleh panggil dia. Pak tu okey tu lah. Ustaz dia tak bagi. Sebab macam benda penting. Tapi macam ada orang nak susuk benda tu. Supaya masyarakat tak tahu. Itu bisa jadi banyak benda kita fikir. Barang penting. Masyarakat kena tahu. Masyarakat kalau tak tahu, bahaya. Tapi seolah benda ni tak bagi kita tahu. Ada golongan-golongan tertentu yang tak bagi kita tahu. Sebab takut nanti kalau tahu orang agak hak dia bahasa benda salah. Takut orang fikir lagu tu. Apa fikir lagu tu? Sebenarnya hak ni mesti setan belaka. Kita patutnya kita kena dengar dua pihak. Takut apa kalau kita betul? Takut. Orang yang susuk tak bagi orang dengar ni masalah. Sebab orang betul ni tak boleh takut. Takut apa? Ada sampai, ada yang tak kena. Orang kenapa benda ni tak berani orang tahu kenapa. Kita pun tak boleh lah. Tak bagi orang tahu kenapa. Dia ada benda yang tak jelas. Ngaruh dah. Itulah. Macam Abu Talib sekarang Nabi, tak terima, tak tahu betul-betul. Tapi kerana dia ni Kan belakang. kabilah dia, tua kabilah jadi Takut hilang. takut hilang lagi. Atau kita mikir, mana kalau tak ada orang tulis macam dia tak mikir kau apa. Kalau kau tengok keadaan dia tu kan, kalau kita sendiri kita tak sanggup. Mula-mula lah fikir lagu tu. Tapi lah ni dah kita dah tengah-tengah dah. Dia sampai ke pulau lah. Tengah-tengah dah kan? Kan? Makna tak undur dah dia. Kalau kita teruk, tak guru kita teruk juga kena. Tunggu lagi tu. Tapi kita tengok ketulusan. Kau semua tolak. Orang yang tak ada kepentingan boleh terima. Masyarakat boleh terima. Tapi masyarakat ni sebab orang lain menghalang. Orang lain yang ada masalah. Dia benda yang dia tahu tu mudah sangat orang cari. Lepas tu jadi masalah, jadi geng-geng. Sebab apa? Sebab ni semua orang faham dah ni isu ni. Mana di Kelantan ni, mana orang-orang awam dah macam gigi dia. Lepas tu video
Orang tak boleh dah halal. Tak ada. Rumit lah. Kan semua ustaz kan semua ni tak tolak. Ada ustaz telus. Macam ahli kitab ada perangai jalan salah. Mana dia telus dengan Quran dia. Maka bila orang beritahu mudah terima. Gitu. Jadi rata-rata hadis keliling dia sampai dah semua pernah terjebak belakang. Berat dia pada kita tapi dia mana orang telus kan. Bila mengaji banyak salah. Buang gitu. Sebab dia pergi Indonesia. Dia ambil barang tu, kita tak ambil. Jadi bila dengar lagu tu, sejelah tu Quran, buat apa lagi simpan buang. Lepas tu kalau orang ni dia bersedia untuk dengar, nak buang gitu. Apa pernah ustaz dia ngajar tak ada masalah lah dengan pelakar, dengan Terima. penerima. Biasalah. Ada tu. Biasanya bukan orang direct, bukan hang ngaji kita. Dia sebut lagu ni orang lain. Orang tak ngaji. Golongan ustaz. Betul ngaji. Belum ustaz juga. Kita kan tak di tempat ngatik lah. Ngaji siapa? Taklah kami. Ngaji tu. Taknya. Gitu lah. Ngaji situ dia tu. Dia bukan sungatik besarnya. Yalah masuk santon tu. Dia isu lain. Sungatik. Isu seluruh. Seluruh ni panah. Keseluruhan. Isu seluruh ni panah. Cuma kita tak jumpa hak geng panah dia. Sebab kita orang pun tak tahu, tak pernah amal benda ni. Ada golongan tertentu yang terlibat dengan tarekat-tarekat. Ya. Dia sebenarnya hak tu, lepas tu dia hak lain tu dia panggil panah ya. Isu lah, sebenarnya isu seluruh ni. Tapi kalau Seluruh. Kalau mereka ni tak dengar, tak mungkin dia terima. Dia memang dia asing ke tak boleh dengar, tak boleh dengar. Sekak tu dia tak boleh dengar. Belum apa-apa. Macam kelas kita dekat dekat setubuh kan. Kelas malam. Lepas tu tiba-tiba dia kata dia nak baiki, kita tutup. Kita tak apa lah. Tu dah ajar tu start kita tempat lain. Kan kita tempat lain dekat Demik, tukar kat Demik ni dia tukar tempat kan. Asalnya dia tahu tempat tu bukan kita nak. Dia tahu sebab kawasan yang kita mengajar tu kan hujung lebat. Masa tu ramai kat belakang tu. Dan bila ada ustaz lain yang dia macam hasut lah. Jadi kurang. Lepas tu hak tu aku punya kedai tu tanya pula macam mana? Kalau saya tutup. Kalau saya tutup. Lepas tu bila kita tak mengajar 3 tahun lepas tu baru tahu. Okay, isu kita hak yang kita mengajar dekat isu dekat daurah tu dia banyak faktor lah benda tu sebenarnya. Lepas tu kita berlaku kita lagu tu, bila dengar pula tu guru kita kena juga kata, tu lah. Dan kita tak kisah pun mana-mana pun. Tak 3 tahun kita ditutup baru tahu. Ustaz tahu tak, Ustaz tak boleh mengajar setubuh kenapa? Dia kata dia nak baiki tak apalah. Cuma ada kat perasaan kita ni 3 tahun lepas tu baru tahu dia arah tutup. Oleh ustaz yang mengajar sendiri juga, dia tak ngaji kita tapi dia suruh tutup. Dia tak ngaji lah. Bila tak sedap lah kan tengok tu. Isu terancam ni isu dia, isu puja roh ni lah. Ustaz Lain faham ya. Lain faham dengan dia. Faham dengan dia. Kita bukan nak faham beza dengan kita tak kisah beza dengan siapa. Hak kita bimbang ni beza dengan Quran. Kita tak boleh tak kisah orang tak sayang kita tak apa. Hak kita bimbang ni kita nak bagi hak kita sendiri ni biar serupa Quran. Nak mengajar pun nak pergi serupa juga, takut apa? Mengajar tak serupa Quran. Tak semua orang tak apa. Kalau Aidil Saya tanya dia, tak serupa kat mana? Dia jawab tak? Sebab dia pun tak jelas. Sebenarnya isu dia tak serupa dengan dia. Bukan tak serupa Quran, tak serupa dengan dia. Serupa dengan pendapat dia. Dia isu roh tu asal. Tapi dia hak dalam itu belum panah yang ni. Dia tak sedengar tajuk-tajuk tu. Anda benda tak faham tak? Benda ni dia makin benda ni.
kita tengok lah ni kita sebenarnya isu dia bukan isu tu isu mana isu metod pengajian. Metod satu ni jenis apa dia tu guru kita tahu telan gitu. Ambil metod orang dah gitu. Bila jelas menepati kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi ambil. Kalau tak jelas tak ambil. Siapa pun. Sebab kita kongsi agama kita ni mesti jelas. Ada tulisan. Ambil tak apa. Sebab tulisan tu ada dah. Nak tipu. Orang makin mengaji makin nampak. Nak tipu orang kita. Nak sesuk dengan orang. Kita nak jajah kita. Hak kita jajah tu jaga hak tulisan ni. Lama orang tahu juga. Nak tipu tak boleh. Sebab tu kita dalam kuasa agama ni mudah. Kita kena ajak masyarakat mendalami dah tiga tulisan ni. Kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi. Apabila kata-kata kita bercanggah, jangan ambil kita ambil hati. Sebab kita kena terus terang selalu. Sebab kalau kita nak jaga hak kita, dah lama bocor juga. Orang pergi mengaji. Dia tengok kalau kita ni beza kalau tiga serangkai. Oh, itu kita dalam konteks mengajar. Jangan ajar masyarakat terima budak-budak kita. Ajarlah mereka rapat dengan Allah, rapat dengan Nabi, rapat dengan sahabat Nabi. Tak perlu paksa ikut kita. Tapi ajak ikut tiga-tiga ni. Mereka kalau pakai mengaji atau siapa pun yang telus akan jumpa juga. Sebab tu jangan nipu. Bocor nanti. Sebab benda tu ada. Agama kita ni dia kekal sampai hari kiamat. Jangan duk susuk. Bocor juga. Jangan duk tipu. Orang tahu juga tak bocor kat dunia, bocor kat akhirat. Baik kita kata kan segala kalam yang bercanggah daripada tiga serangkai ni jangan ambil. Supaya orang tak dididik dengan telah bulat-bulat. Mengaji. Dah lama jumpa situ juga. Kita hak guru pengaji jumpa situ juga. Hak kita murid mengaji pun jumpa situ juga. Dia bukan serupa. Sebab kita mencari kepahaman tiga kalam ni. Kalau Allah, kalau Nabi, kalau sahabat Nabi. Nak sesat tak boleh. Dan ni soalan macam nak kata betul saya. Betul kami. Siapa ikut kami betul. Tak ada kalau betul orang. Kita kata kita ni tidak ada neraca betul. Neraca betul sudah pun ada dalam kalam Allah. Sudah pun ada pada kalam Nabi, sudah pun ada pada kalam sahabat. Maknanya biar dia orang mencari sendiri. Kan kita bagi penjelasannya, hak jelas. Selama mana mereka mencari, carilah guru mana-mana pun mengaji. Kalau orang tertelus, jumpa orang betul juga. Tak boleh percaya dulu untuk kita, tak payah. Tak payah kita kena hajar ngaji ustaznya, tak payah. Ngajilah sesama pun, tapi ingatlah. Selama mana kalam ni tidak menyalahi tiga perangkai ni, insya-Allah mana hak ni lah betul. Jangan jumpa juga ke situ juga. Kalau metodologi betul, jangan jumpa juga. Kalau metod tak betul, tak jumpa. Sebab kita awal-awal kita mengajar ni, kita susut dah. Tak bagi orang tahu. Soalan macam jangan. Jadi orang ni pening gini. Nak ngaji betul, ngaji dengan dia. Kita kata ngaji sama-sama pun. Yang penting kita faham metod. Metod ni hadis, tu aja. InsyaAllah takkan sesat. Setiap benda yang jelas daripada wahyu Allah, confirm jalan ini betul, selamat. Siapa nak petikai? Tak siapa nak petikai. Ingat tu ya. Sebab jelas, bukan jenis macam tak jelas, mana jelas. Kita tak boleh nak hurai kalau kita mengaji kalam Allah. Mana kalam Allah ni dia satu lapis dah. Mana-mana perkataannya tidak akan ada menyalahi kalam Allah ni. Kalau Nabi ni sekadar menghuraikan Allah. Begitu tak salah sahabat Nabi. Asal tu Quran, pala dia. Mana tidak ada barang luar ni tiba-tiba jaja-jaja. Macam mana macam Quran kata lagu lain, dia malah kata lagu lain. Kau tak betul tu. Malah dia bagi penjelasan mana Quran ni jelas dah. Tak ada barang luar ni kabur pula tak ni. Sekarang ni masalahnya, kita semua tu dalam belaka. Kabur ke, jelas ke, canggih wahyu ke. Kita tak tahu. Kaedah lah kat kita. Kita. Bila Nabi bila tu. Tanyalah ustaz kata kan. Tanyalah ustaz kata Firaun ni dia taubat dan Allah terima taubat dia, kita tak tolak tak boleh. Lemahnya kita. Asal Quran tak ada.
Padahal kita ngaji Quran dah. Quran kata Fir'aun ni pun nak taubat, tapi Allah tak terima. Itu jelas dia. Tapi orang kata apa? Orang kata pengajian kata terima ada lagi yang lain. Pada seolah-olah macam nak suruh terima juga jangan Quran. Jadi mana Quran lagi tak jadi muhaimin dah. Bukan muhaimin dah Quran ni. Ini raca dah. Mana hak benda canggah dengan Quran ke tak berjaga jangan mana-mana tolak. Itulah ustaz yang kata gitu tu ustaz. Itulah bukan masalah ustaz, metod pengajian. Cara dia mengaji lah buat. Kalau orang cara mengaji A, cara dia A, dia kata, kalau jelas habis, jelas tak habis. Sama je B lagu ni, A lagu ni. Kalau kita tengok kenapa jadi bercanggah ni, dua metod yang berbeza. Metod ni akan lahir mana ni. Metod ni akan lahir mana ni. Sebab tu, metod ni akan uji barang-barang bulat. Sebab dia tak ada ajar orang tengok apa ustaz cakap betul lagu. Dia tak ada neraca. Kita tak ajar lagu tu, kita ajar mengajikan Allah. Kan? Tengok kalau Allah kata, jangan tengok ustaz kata kalau Allah tengok. Ustaz ni hanya hurai ya. Kadang-kadang silap ustaz ni, ustaz betul kan? Kita tak terikat pada betul pada ustaz kata, pada kalau Allah tak nak ubah. Mana mulut boleh tipu, tulisan tak boleh tipu. Tulisan dia fakta, tak tipu tak boleh. Contoh kalau jiran sebelah, gaduh jiran sebelah jiran A gaduh jiran B. Jiran A kata tanah kita, jiran B tanah kita. Kita nak telan mulut ke? Tak, kita minta gelar dia, buat minta jawab tanah, suruh ukur. Sebab tulisan gelar ni tak tipu. Tulisan tak boleh tipu. Sebab tu kata-kata kalam kita juga bukan autoriti. Dia boleh betul salah lagi. Kalau Quran kata kalam tulisan daripada kalam Allah, kalam Nabi, kalam sahabat Nabi, memang benda ni memang autoriti. Tak tipu tak boleh. Sekarang ni bila kita metod B, kita guna metod B, metod yang apa kena terima. Bahaya dia kepada. Walaupun canggah di kalam ni, kita tak boleh tolak. Jangan tolak, terima juga. Kalau lama tiga serangkai ni jadi tak bukan jadi neraca dah dalam. Tak? Bila kita guna kaedah Abi ni makna jangan mana-mana tolak lagi. Ustaz kata ilmu dia banyak. Contoh tak? Lama-lama tiga kalam ni jadi tak guna mana. Jadi orang tak tengok dah. Orang tengok Ustaz kata. Macam tak pernah mana. Apa-apa dia suruh ambil akal. Lepas tu jadi agama ni tak adalah nak petikan, tak adalah. Masyarakat ni macam ibarat macam mengharap kepada ustaz saja. Kita tak bukan mengecek. Dan ustaz kata betul-betul. Lama-lama dia jadi daripada sini lah, baca lagu ni lah ajar ustaz pun dah masuk. Kita ngaji. Faham lah. Satu bila kita nak kata Quran kata kan. Ada kata wa'i yukan bukan. Hei ustaz kata. Orang tak pakai dah. Apa tu merujuk pada tulisan tak pakai dah. Orang rujuk ustaz kata. Memang. Ustaz Abu Lahab kata, dia kata. Ustaz Abu Lahab kata. Dulu kita Abu Lahab ni, ustaz dulu. Ustaz Arab, zaman Jahiliyah. Zaman tu ustaz ada, ustaz Arab Jahiliyah. Abu Lahab. Peningnya sebab metod kita mengaji dulu, kita tak diajar oleh guru kita keterusan. Kalau guru kita hanya faham konsep, dia kata jangan terima hak kita. Barang jelas dah. Kalau maknanya jangan ajar terima bulat-bulat kita. Dia ajar terima bulat-bulat hak Allah kata, Nabi kata. Semua je. Kalau metod A semua je. Ngajilah walaupun. Istilahnya pengkajian. Bukan dalam bulat-bulat, pengkajian, mengkaji. Tengok kalau Allah, tengok kalau Allah. Walaupun kadang-kadang ada beza yang masih dalam zon yang dibenarkan. Apa dia dalam skop tulisan dekat kajian. Hujah. Masing-masing keluar hujah. Bukan kita terima ulat-ulat dia guru kata, masing-masing keluar hujah. Dia kata, ini betul. Mana masih duduk semeja. Tak kaya masih. Tak apa. Sebab kita metod support. Tapi kalau metod A dengan metod B, jadi balah. Lepas tu metod A, sahabat Nabi. Metod B ni Arab Jahiliyah. Memang metod tak serupa. Jadi balah. Bukan
bukan sekadar balang mulut. Perang. Kok kita lah, kita belajar kadang-kadang alim ulama dulu. Mana kata dulu. Kita dulu kesadar tu. Ulama buat berbeza. Sebenarnya dia ada unsur-unsur susuk tak adalah. Lawan hanya dia. Dia sebenarnya kita korek. Oh, ulama sufi dia. Tarikat. Dia benda-benda tu. Dia sebenarnya kalau tengok, kalau kita kaji secara telus ulama-ulama mazhab Syafi'i tak. Sebenarnya dari sana lurus dah. Hak bengkok ni ustaz-ustaz kita. Ulama-ulama dulu lurus, telus. Daripada Tapi mana penguraian yang belok ni ada orang-orang yang tak betul jawab. Sebenarnya. Dia ada orang lain yang belokkan maksud. Yang maksud lagu ni dah betul dah. Lepas tu ada orang yang belokkan maksud, jadi maknanya sebenarnya kalau kita mengaji secara telus, ulama dulu ni telus tu. Hak belok tu kita. Lepas tu kita menakut-nakutkan sandar ulama dulu dah. Kita guna sandar lagu tu. Sebenarnya kita belok dah. Tak ikut ulama dulu dah. Kita belok, lepas tu kita kata orang yang belok, dia yang belok sebenarnya. Kalau kita kaji kalam tabi'in, semua telus. Ulama-ulama yang mazhab kita telus. Dia mungkin kalau tengok contoh Syairullah dia lagi kan. Orang telus ni, walaupun lingkungan dia asal tak tahu kan, dia kembali asal tu. Dia akan jumpa asal. Lepas tu dia kata, dia akan beritahu lah, hak ni sebenarnya boleh. Walaupun dia ulama kemudian, tapi dia mengkaji, dia tinggal semua tarikat. Dia buat kitab Hujjatullah balik apa. Nak betulkan mana tarikat-tarikat kayak dia ni banyak lah. Lari daripada landasan. Mana walaupun masalah kita ni, kita sadar kepada dia zaman dia terikat dengan waktu lingkungan. Ulama-ulama yang telus semua dah akan hujung-hujung hidup ni dah akan balik asal. Dia akan balik kepada panduan asal. Mana kita ni asal dalam kitab, kita tak tahu ni bila dia Pulau Barangan Laut ni bila, waktu bila. Asal dalam kitab dia kata betul. Padahal ni dia proses. Kalau ada ulama tu proses. Nak jumpa hal betul ni, dia nak keluar daripada kubur masyarakat dia kesenang. Mana-mana malah betul. Syairullah Alawi asal orang tarikat. Lepas tu dia mengaji Quran, mengaji hadis. Lagi-lagi dia mendalami ilmu agama. Dia mendapati apa-apa yang ada masyarakat dia ada masalah. Dia buat kitab Hujjatullah balik untuk betulkan keadaan. Tapi yang orang tu dia tak baca nak kitab betul ni dah. Dia dah amat maksud dah. Dia asal dalam kitab dia kata betul. Apa dia kata kita tu waktu bila dia? Tak baca orang ni. Dia gitu masalahnya. Masalahnya. Dia patutnya asal dalam kitab dia tu kata pengajian, setiap pengajian ni kita kena balik pada asal. Dia hak autoriti tu ada. Autoriti tu ada kekal. Sebab kita tak rujuk, tak bagi rujuk autoriti. Asal ada kemudian, tak boleh lagu tu. Dalam lama kita ajar masyarakat lawa hak autoriti. Lama. Lawa hak autoriti. Lama gitu. Nasrah kita nak bagi hidup kita. Kita lawa hak Allah, hak Nabi, asal berarti. Itu bahaya. Dia konsep tu dia jaga boleh. Dia macam takut benda tak patut. Takut nanti kan bila masyarakat tahu, entah saya dah buat kita. Macam harga kita ni tradisi dia waktu lingkungan. Tak penting mana. Hal yang kita bimbang ni hak asal Nabi. Hak bawa asal ni. Kita tak boleh mana hak tu hilang tak apa, hak kita dah hilang. Mana nampak sangat nak jaga hak apa. Pun jaga mana ni. Mun jaga hak muka, hak wayu, hak asal. Jadi macam ajar masyarakat lawan hak asal, bela hak kita. Baliklah tu. Kita hak kita tak betul, tak apa, tak pandai beragama ni. Hak sahabat pandai beragama ni. Kita jangan untuk sayang hak kita ni. Hak kita tak ada harga sekabut. Hak dulu tu harga. Hak tu sebenar penghayatan. Ini sekarang ni macam kita pandai pada sahabat. Tapi pokok ni dia bagi soalan tu tak. Dia masalahnya tu kata mengaji gini, dia nak tolak hak kita. Ya nak tolak Dia kita. memang tak apa. Dia tanya apa tak? Betul ke tak?
Kita tanya dia betul benda time ni dia tahu ngaji dia betul ke tak? Dia sebenarnya gini. Kalau orang degil ya, bagi semua dalil tak seri. Tak ada masalah. Tak boleh. Sebab dia tak mencari. Kalau dia mencari, hak dia pun tak jelas. Pasal dia ngaji tak ada. Cuba tanya dia. Hamu tu dia pada mana? Dia keluar, ustaz kata lagu ni, ustaz kata lagu ni. Ni ustaz kata bukan dalil. Dia tak boleh. Kata kita faham dah. Oh, dia tak faham metod. Metod kebenaran. Pulau mazhab dulu kan, Syafi'i tak. Setiap dia kata benda ni lagu ni, semua dia datang sadar pada sahabat. Padahal dia faham konsep. Dalam agama ni, dia tak boleh jaga dia kena sadar ke sahabat. Baru benda tu jadi autoriti. Sebab dia faham konsep tak apa lah. Pulau mazhab dia faham konsep. Semua Hanafi ke, Syafi'i ke, Hambali, semua sejak keluar pandangan semua sahabat. Paling kurang. Mana paling kurang sahabat kena ada. Bila ada waktu hujah sahabat, jadi barang tu jadi soleh. Mudah. Sekurang-kurangnya. Kalau tak ada, sahabat ada tak? Buat ada sahabat. Dia paling kurang. Dia tak ada kata ustaz kata ustaz ada. Ustaz dia kata guru kata ada. Tidak ustaz kata dia kata. Mana orang tak faham bila keluar pandangan ustaz. Saya dia ambil dia. Itu jadi sebenarnya dia nak kata dia nak suruh kita sadar ke dia. Dia pun tak jelas dia. Memang dia tahu dia tak jelas. Dia tahu tak jelas. Dia tak sebut pun masalah zaman mazhab apa dia tak semua sebut. Guru dia je. Jadi sebenarnya kita kena faham lagi ni. Kita faham lah balik lagu ni. Kita setuju tak? Agama apa tu hari zaman ni kebenaran akan kekal sampai hari kiamat. Setuju? Kita kata ada setuju tak? Gapo dia kekal? Tulisan ke orang? Sebenarnya tulisan ni. Tulisan tu dijaga. Kalau Allah, kalau Nabi tak pernah tak belok. Ada orang hurang betul. Kita tak cari. Kekal sampai kiamat. Autoriti ni ada. Tinggal lagi kita kaji je. Jumpa lah 3 tu. 3 serangkai. Oh, dia mati. Tak ada kekal. Sekarang ni dia tak sadar 3 serangkai dia kata ustaz ni. Ustaz bila zaman ni ustaz ni dia hidup berdasarkan lingkungan. Lingkungan ni bukan ujian. Jadi ustaz hidup zaman tu kadang-kadang dia keluar dari patut amalan ni patut lain-lain amalan ni ada dah. Dia buat ujian masyarakat. Masyarakat bukan ujian. Masalah ada wali-wali. Wali-wali kita dah dari kumnya kok dia je. Wali-wali dia angkat wali. Kita kata mungkin wali tapi wali ni masuk apa? Masuk di tengah. Di isu-isu masalah ni sebenarnya dia tak usah hilang hak dia. Dia tak sel lah. Anda tahu dah benda-benda lagu ni bila dia dapat amalan tu wali ni. Dia jangan sentuh hak dia. Jangan sentuh. Tak apa pun nak buat-buat lah. Sebenarnya tu masalah dia. Masalah dah. Harus sahabat semua wali. Abang wali. Wali. Kita hak kosong ni hak tak terkena daripada bunuh-bunuh ni kan. Bila kita boleh terima bila ngaji Quran, bila ngaji cara hadis Nabi kita belajar, kita ngaji sahabat, kita boleh terima jadi mudah. Pokok dia payah lah. Tak boleh terima lah dia belajar. Dia susah. Sebab dia Dia banyak kek, banyak kek. dia banyak dah sumbat dalam barang mistik unik lah. Mistik dia banyak. Mistik tu banyak. Jadi kita dah ngaji dah tengok mistik kita tak boleh, malaikat tak boleh, nabi, ruh mana tak boleh. Kita tahu dah benda tak boleh. Kita pun lari sikit gitu lah. Kita tak jelas kan dulu, anda faham. Tapi kita tak ada orang-orang macam Bilqis lah. Bilqis tu tak jelas tak. Tapi dia ada orang-orang terima lah dulu. Dan bila 3 perkataan kepada dia, langsung dia kata hak ni aku cari selamat. Apa dia? 3 perkataan, ingat tak? Bilqis tunduk dengan 3 perkataan. Jadi orang-orang Buddha dia guna ayat ngasih pula ni. Padahal ayat ni nak Bilqis tunduk pada tauhid. Orang guna ayat ni supaya hak minat dia tu tunduk pada dia, balik sihir ni. Ayat ni tauhid. Jadi bila orang hak guna jadi mana sihir? Ayat guna-guna. Kita ada ajar kita dulu. Dulu ada ajar kita lah. Ingat tak? Tiga perkataan. Saya tak tahu tu kau orang ngajar saya tak tahu kita Dia tulis dekat surat apa tu?
Tulis kita tak tahu apa. Ada hantar surat kat perempuan dia. Perempuan dia baca jadi malam-malam ingat kita. Tengok ayat Jadi sihir ni punah. Tapi dia Anda bayangkan ayat tu comel. Tapi hak sampai kita ngajar kamu ni. Hak sampai hak punah dulu. Ada tak apa ayat kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya waqtu ni muslimin. Dia betul. Surah Yunus. An-Namli. Ha. Tengok cek. Tiga perkataan tu mana Bilqis ni bukan dia masa datang nak Sulaiman dia terima, bukan. Sebelum tu lagi dia terima dah. Dia terima dah. Mana sebelum pergi jumpa Sulaiman dia terima dah. Cuma dia nak pergi lagi, dia nak tengok lagi. Tapi dah lama dia nak siap untuk terima dah. Dekat Ibrahim tu lah. Mana orang cantik ni kan? Tak perlu banyak ayat. 3 perkataan je. Terima kasih. Ubah orang. 30 juzuk tak ubah lagi sudah kita ni. Dia dah, gua tak jumpa cekok okey. Tengok orang, malah kata orang cantik, tak perlu banyak ayat, 3 ayat perlu Tiga banyak. ayat. Dia hurai, tulisan tu je. Dia kata hak ni mustahil, hak ni batil, barang betul. Hanya batil. Tulisan tu, dia tengok, kenapa ada orang ajar dia? Mana ada orang ajar, huruf tak dia huruf campur je. Kan? Dia tengok tulisan tu, Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kapan dah tulisan tu? Tulisan surat tu lah. Sebab tu. Yang tali burung tu. Ya, buatan tu. Tulisan tu kata, hak ni kata barang yang kali selama. Lepas tu bagi pergi ke istana tu. Lepas tu bagi ke istana. Masa dia pergi tu dia beriman dah. Cuma waktu dia pergi tu menzahirkan keimanan. Dah lama dia terima dah. Surah Namli. Tapi ayat tu ada ingat nama dia, Sunan. Nama dia Sunan. Orang Madura. Kita duduk dekat surau Perdana, dekat surau Perdana, dekat Taman Syarahina kan. Surau Perdana. Tidur dia. Lepas balik Indonesia kita cari dia kat Kuala jumpa lagi duduk Kuala Lumpur kahwin dan nikah tu. Nama kita ni Sunan, dia orang Madura. Malam-malam kaji dia. Ayat ni. Gua ayat ni. Satu memang nampak pelik, nampak macam confused. Tapi sebab kita dapat macam-macam pelik tu macam tak betul tapi tanda-tanda nak hurai, nak tolak tak ada ilmu. Jadi terima. Dia ajar kalau tak dapat gini. Ajar. Dia adalah unsur roh ni. Wali ni. Bayangkan kan orang yang kena ujian lagu tu, orang lain kena juga dapat ilmu lagu tu. Lepas tu dah amal, dah jadi pula. Yang senang nak tolak gitu. Kita tak amal pun dapat gitu, tak amal pun. Tak ada kena amal, kena ngaji. Dia kata tulis ayat tu dekat tulisan, lepas tu tulis apa-apa. Dia ada cara ajar dia tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayhi wa ta'ala muslim. Cara sihir. Dia sihir. Dia tarikh sihir ni ialah kita tarikh sihir ni maksud Allah tak capai, maksud kita capai. Sihir. Sebab dia tak faham maksud kita tu. Yang penting hak dia nak tercapai. Apa dia? Perempuan jatuh hati ke dia. Jadi sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya waktu ni muslim. Tiga kata dia. Ni. Dia masuk dia tak? Dengan nama Allah tu faham tak? Jangan sombong kepada aku. Datanglah aku dia kadang bertauhid ke Allah. Muslim ini serah diri ni bertauhid. Yang diri pada Allah tak ada. Yang diri pada Allah dan Muslim tu dia. Waktu ni Muslim ini datanglah aku dia kadang Muslim ini muwahhidin. Kalimah Muslim ni semua berserah diri ni muwahhidin. Mana mentauhid ke Allah? Mentauhidkan Allah. Jadi tak ada guna ni sebab dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kita tangan siapa orang yang baru dengar, oi, pandai kita sedap ni. Dengan nama Allah. Kan? Aku tulis surat ini dengan nama Allah yang Maha Luas dan Sayang ini, Maha Kekal.
Kalau orang baru dengar dia rasa takjub. Kita ni dah ada kita. Asal biasa. Kita gabi ayat ni. Tak ada berlaku lah masuk. Dia baru faham kan ayat ni. Ni. Ayat tu nak beritahu dengan ayat tu Bilqis tunduk kepada tauhid. Tunduk pada Allah. Bukan kepada Nabi Sulaiman. Kepada tauhid. Dulu dia sombong. Bukan sombong, tak sombong pun. Dia tak sombong jelas pun. lagi. Dia bukan Dia sombong. minta dia nak lagi lah. Itu Cuma saya sebut itu tu yang sombong kan. Bukan sombong, tak sombong. Tu dah terima tak ada kesombongan, dah terima dah. Ya. Masa ayat-ayat tu dia punya nak beritahu Nabi Sulaiman bukan orang sombong, orang cerdik. Dengan 3 ayat boleh tunduk kepada tauhid. Tapi pusing ke setan ni, ayat tu jadi mana apa? Nak suruh perempuan jangan sombong dengan dia, tunduk ke dia. Lari kat mana dia? Oh, lagi lah. Lagi benar. jadi boleh guna ayat tu lah untuk Guna-guna. Boleh guna-guna. Guna ayat untuk guna-guna. Guna? Tak apa. Sila-sila. Tak salah guna. orang mudah nak apa? Manipulasi. Belajar itu mudah nak Sebab dia tak ada ilmu. Dia tak takkan ada tolak. Dia terima budak-budak lagu tu. Terima budak-budak. Kita terima budak-budak tapi dia tak amal sebab kita rasa tak cari lagi. Tak kahwin lagi, tak nak lah. tak jadi lagi. Tak ada nak amal, tak ada nak buat apa. Lalang guna cara biasa. Dia takut lah. Dia bos pokok mati. Baik kita orang kata kalau cuba budak-budak pelik dia tak yakin tak yakin dengan Tuhan ni. Cara biasa pun baru betul ke? Jadi orang dulu dia tak ada kicau. Tak ada kerja betul. Dia tak ada kicau kat dia. Cari orang dia, Cari benda-benda gini lah. Dia harta sama juga diguna untuk guna-guna dengan perempuan dengan orang gitu juga. Nak minta kerja ke ada guna tu. Allah Ta'ala alaihi. Dia memang tak selalu tak sebab aku kali ni. Dia tak faham. Sebab dia tak ada konsep ayat 5 Fatihah. Kena tunai hak Allah dulu baru hak kita. Jadi kalau masuk kita faham, lepas tu kita baca tu sesuai dengan maksud dia. Dan kita nak memang kita kontak contohnya ayat kita minta kemudian jalan Allah permudahkannya kalau tak beranak kan. Serang bahasa tu kan. Tu kita faham maksud dia. Dan kita minta ke Tuhan. Mana bila faham maksud yang Allah kita sampai kita, pada Tuhan boleh bagi gitu je. Yang penting maksud Allah nak tu capai. Ni maksud Allah tak capai. Tak faham maksud ayat tu apa dia. Tak. Ayat ni dia Yang kita faham sekadar apa? Baca ayat tu orang pun tu nak beritahu. Padahal ayat tu nak beritahu dan Sulaiman Bilqis ni orang cerdik, tak sombong mana. 3 ayat saja tunduk Allah selalu. Setan dia apa? Dia buat kita keliru. Dia belok ayat ni di makna untuk nafsu kita. Padahal untuk ke tauhid. Bukan untuk nafsu. Ada bila dengar orang kita, ada tak faham ayat. Tahu dah tapi tak tahu bahawa Sulaiman ni rupanya beriman dulu dah sebelum sampai. Kita ingat lepas sampai baru beriman dah. Bila dia beriman dah, sebab tu dia tak bagi serang. Dia suruh rakyat ni tunduk. Sebab dalam diri dia tak yakin dah. Selama ni ada satu benda yang dia tahu, maklumat yang penting. Sebab tu dia tak bagi pada dia kuat tu. Dia kuat dan kadang negara dia kukuh, dia kuat. Lepas tu dia ada bangsawan yang orang bawahan yang setia dengan dia, sama hati. Kalau jenis dia tu, kalau tahu kedudukan dia, kalau orang yang nak serang, yang nak bagi cabaran kepada dia tak jelas mana, masa kena serang dah. Sebab dia kukuh, keadaan dia kukuh. Dia ada makna dia pun jadi bijak, kukuh. Tapi kenapa dia tak suruh dia perang saja? Macam kenapa tak buat perangan saja dengan Sulaiman? Sebab dia tak mahu hak dia nak dia terganggu. Sebab dia nak sesuatu, dia bagi dia kerajaan yang duduk. Dia tak ada kepentingan. Sebab dalam dia, walaupun dia jadi raja, dia tidak ada kepentingan duniawi. Kepentingan dia ukhrawi, tapi tak ada orang raja ke dia. Maka Allah bagi jiwa dia ni boleh terima kebenaran. Sebab dia tak ada kepentingan duniawi. Dia kalau dapat benda-benda dia terima gitu. Walaupun
Kena turun data lah lagi. Yang penting aku dapat hak aku nak selama ni. Macam dia tu masih mencari. Dia dah ada solat nanti. Jadi setengah raja ni dari kepentingan. Macam apa? Macam yang tu. Hak yang apa dia? Hak yang dia asal dia nak beri mandat untuk tengok orang apa dia. Hak yang zaman Rasulullah tu dia beri surat tu. Heraclius. Heraclius. Dia tu nak dia nak bersuruh. Lepas tu tanya Musa dia, kalau aku beri mana ke mana? Sebut kalau aku beri mana nak lari ke pintu. Nak tak sih ibarat macam tak setuju dengan tengok semua tak ikut dia. Lalah kekal dengan pahaman tu. Lalah jatuh jadi macam merana dia. Dia nak beri mandat tapi tengok pembesar tak beri mandat dia tak edit. Untuk orang. Bukan tu benar. Tak situ benar lah itu orang kan. Jadi kita pegang ayat ni. Dia kata faqad kudzibat rusulun min qablik. Maka sesungguhnya telah mendustakan rasul-rasul dari sebelum engkau. Jadi kita kena faham, orang tak suka ke, orang suka ke, duduk dalam zon cabaran tak salah. Yang penting dengan Allah kena selesai dulu. Biar kita pastikan dosa kalau Allah ni tak ada satu yang canggah kita. Orang tak canggah kita tak apa. Kita kena bimbang takut Allah menjaga kita. Jadi setiap kita buat kedudukan ni biar penting jangan ada satu kedudukan yang kabur, yang tak jelas. Kita nak duduk keadaan yang jelas bahawa kita ni duduk dalam menyokong wahyu, bukan lawan wahyu. Jadi nak tahu duduk menyokong wahyu atau lawan wahyu ni, setiap ayat kita kena baca, kena faham betul. Duduk mana kita? Kita duduk kaki mana? Sekarang ni masalah sekarang ni masyarakat kita ni dia tak sedalami Quran. Nak bertahan untuk guru dia. Untuk guru dia boleh jadi betul tak betul. Waktu untuk guru dia kadang-kadang tak tahu lah. Dia mati lagu anak. Takut-takut dia tinggal dengan pahaman tu sebelum mati. Dia tosi. Dia buat pahaman. Kita ikut dia. Dia ikut wahyu lah. Sebab tu ikut orang ni tak salah lah. Dia cari sendiri. Kena balik kepada tulisan. Tulisan autoriti. Sebab Tok Guru ni dia banyak kat Tok Guru dia kan. Banyak lah cerita. Sebelum mati berubah pahaman. Kalau silap, kalau betul lah dia ikut lingkungan. Bila mati jadi betul. Macam contoh pengarang kita apa tu Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi, dia ni minat falsafah. Mana masa hidup dia. Dia minat, dia banyak bincang tentang falsafah. Falsafah ni kadang-kadang kan lebih. Dia fikir lebih daripada hak wahyu dia tahu falsafah ni. Tapi dunia dari mana dunia falsafah, tu nak falsafah. Jadi dia pun terpengaruh dengan lingkungan. Kalau kita tafsir dia ada terpengaruh dengan lingkungan. Dia di sini falsafah. Lepas tu bila nak mati orang cerita, apa yang dia fikir lebih daripada wahyu dia, akal otak dia, ganggu waktu dia nak mati. Lepas tu dia kata apa? Murid dia dengan masa dia nak mati. Dia kata benda-benda yang berkaitan agama ni wahyu dah cukup. Lepas tu gangguan tu hilang. Apa-apa yang berkaitan dengan luar asma ni wahyu dah cukup dah. Tak perlu kita fikir dua kotak yang bukan berdasarkan wahyu. Pasal apa ni akal. Kalau benda mati tak apa ni, maksudnya benda-benda ni tak ada guys. Kita terlalu otak terlalu akal kamu ni semua. Sedap lah kalau siapa dia keluar tu kecek. Bunyi sedap. Tapi akal. Dia jadi manusia dulu zaman yang orang pasal ni terlalu minat pasal sehingga tak cara dah Quran kata apa dah kata untuk asal zaman tu. Jadi memang banyak pengaruh tapi rata-rata orang telus kan. Dia akan jumpa orang betul dia. Dia akan jumpa bila dia nak mati benda-benda yang dia fikir luar lebih pada luar kotak ni ganggu dia nak mati. Lepas tu dia kata segala benda yang berkaitan dengan luar asma ni wahyu sudah memadai kata gitu. Baru benda tu hilang, ganggu hilang. Nak beritahu kita gini, para-para luar asma ni jangan cari selain pada wahyu. Syaitan ganggu. Ya. Berlaku gangguan. Quran dah cukup. Jangan cari pelik-pelik. Kalau nak faham bahawa Allah asma ni,
Kalau Allah, kalau Nabi, kalau sama Nabi cukup dah. Jangan goreng lebih. Itu kadang-kadang, tu kata-kata. Kata-kata yang bukan 3 kalam ni berlebih kadang-kadang. Saya tak masuk kita. Tak cancel tu. Habis tak cancel. Sebab 3 ni tak pernah lari belakang. Mesti menepati. Selain benda 3 ni, berlebih. Benda tu bukan wahyu pun, berlebih. Bila kita ambil, maka saya tak masuk. Berlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.